Penyebaran berita palsu atau maklumat palsu di media sosial semakin tidak terkawal. Berita palsu boleh diiktirafkan sebagai cerita, maklumat atau berita rekaan yang dilakukan oleh seseorang sama ada secara bersemuka ataupun secara atas talian. Berita palsu merujuk kepada sumber yang sengaja memalsukan maklumat menggunakan sumber atau bahan yang tidak disahkan. Di Malaysia, isu penyebaran berita palsu adalah kesalahan di bawah Undang-Undang Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588. Adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana individu yang menggunakan aplikasi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp untuk membuat dan melakukan apa jua bentuk komen, permintaan, cadangan ataupun komunikasi lucah yang boleh mengancam atau menyakitkan hati bagi menganiaya atau mengganggu orang lain. Jika disebutkan kesalahan, individu tersebut boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Dalam kes Datuk Lokman Nur Adam yang merupakan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, beliau didakwa di Mahkamah Seksyen pada 1 Oktober 2021 dengan pertuduhan menyebarkan berita palsu melalui rakaman audio visual mengenai vaksin dan virus COVID-19. Kes mengenai Datuk Lokman Nur Adam telah diletakkan dalam Seksyen 4/1 Ordinan Darurat iaitu Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tindakan beliau dianggap sebagai suatu jenayah kerana perbuatan tersebut dianggap sebagai niat untuk mewujudkan kebimbangan dalam kalangan orang awam. Penyebaran berita palsu yang semakin meluas sudah pasti akan memberi kesan yang buruk terhadap sebuah negara, terutama sekali dengan negara demokrasi. Isu penyalahgunaan kebebasan bersuara dalam kalangan masyarakat yang menggunakan medium tersebut dalam menyebarkan maklumat dan berita yang tidak sahih akan mengganggu bahkan menggugat pelaksanaan demokrasi dalam sesebuah negara. Kerajaan bakal bertindak untuk menghadkan kebebasan bersuara dalam kalangan masyarakat untuk mengawal penyebaran berita palsu yang dilakukan oleh sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab sekiranya rakyat Malaysia menyalahgunakan medium tersebut dalam kebebasan bersuara. Tindakan menyebarkan berita palsu adalah salah di sisi undang-undang kerana kesannya yang bukan sahaja menjejaskan masyarakat tetapi juga menjejaskan ketenteraman negara. Antaranya, konsekuensi dan kesan daripada penyebaran berita palsu adalah pelaksanaan demokrasi di negara kita akan terjejas atas penyalahgunaan kebebasan bersuara oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Disebabkan penyalahgunaan hak ini, penyebaran berita palsu semakin berleluasa. Justru, kebebasan bersuara rakyat terpaksa dihadkan dan disekat bagi mengelakkan lebih banyak berita palsu diwar-warkan dan menggugat keamanan negara. Hal ini justru membawa kepada proses demokrasi di negara kita terjejas. Selain daripada itu, penyebaran berita palsu juga akan menyebabkan pandangan dan persepsi rakyat kepada pemimpin semakin merosot. Penyebaran berita palsu atau maklumat palsu ini telah menyebabkan rakyat mula merasa muak dengan pelbagai spekulasi sehingga mereka tidak yakin dengan kepimpinan negara. Apabila kita melihat isu berita palsu berdasarkan kes Datuk Lokman Nur Adam, tindakan beliau menyebarkan berita palsu mengenai vaksin yang menyebabkan kematian seorang rakyat Malaysia mewujudkan ketegangan politik di negara ini. Ahli parlimen yang enggan menerima vaksin disebabkan fahaman agama dan menerima pelbagai berita palsu mengenai bahan-bahan yang terdapat dalam vaksin serta kesan buruk vaksin terhadap individu. Tindakan ini menyebabkan rakyat yang terdiri daripada penyokong ahli parlimen tersebut
turut enggan menerima vaksin kerana mereka turut percaya terhadap berita-berita palsu mengenai vaksin yang banyak dikongsikan di media sosial. Pelaksanaan undang-undang yang bertujuan untuk membendung isu-isu seperti kes penyebaran berita palsu ini adalah penting dan mustahak bagi menjamin dan mengekalkan ketenteraman negara. Dengan adanya pelaksanaan undang-undang seperti Seksyen 4-1 Ordinan Darurat, Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 22 2021 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, ia dapat memberi amaran kepada semua individu untuk tidak melakukan tindakan menyebarkan berita palsu ini. Selain daripada yang dinyatakan oleh rakan saya Abila, antara pelaksanaan undang-undang yang turut terlibat adalah seperti Akta Fitnah 1957, Akta Hak Cipta 1987, Akta Jenayah Komputer 1997. Manakala antara lain pengajaran yang boleh diperolehi daripada tugasan ini adalah dengan mengambil kira contoh kes Datuk Lokman Nor Adam yang telah memperlihatkan bagaimana tindakan menyebarkan berita yang tidak sahih akan menyebabkan konsekuensi yang buruk kepada ketenteraman dan kemakmuran negara. Tindakan beliau yang telah menyebarkan berita palsu melalui rakaman audio visual berkenaan dengan vaksin dan virus COVID-19 telah menggugat keamanan negara dan rakyat. Oleh itu adalah penting untuk memastikan sesuatu berita itu adalah sahih dan bukan dibuat berasaskan pandangan semata-mata sebelum disebarkan kepada umum. Pada era kemodenan di mana semua maklumat dan berita boleh didapati dengan hujung jari saja, isu penyebaran berita palsu ini semestinya bukanlah sesuatu perkara yang dapat diselesaikan dengan mudah. Justru pelaksanaan undang-undang adalah penting dan harus diperketatkan agar isu ini dapat dibendung dan keamanan negara dapat dikekalkan. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu lebih peka akan isu ini bagi memelihara keamanan negara kita. Terima kasih.